Bab ke-49, bab mandi apabila hendak memeluk agama Islam. Juga bab mengikat orang tawanan di dalam masjid. Qadhi Shuraih memerintahkan supaya ditahan, sama ada dengan diikat atau tidak, orang yang berhutang di tiang masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Sa'id bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah menceritakan, katanya, pernah Nabi SAW pernah Nabi SAW menghantar satu pasukan berkuda ke arah Najd. Pasukan itu membawa seorang lelaki dari Bani Hanifah bernama Thumamah bin Uthal, yakni sebagai tawanan. Mereka pun mengikatnya di salah satu tiang masjid. Setelah Nabi SAW keluar kepadanya, baginda berkata, lepaskan Thumamah. Sebaik saja dilepaskan, maka pergilah dia ke kebun tamar yang berdekatan dengan masjid, lalu mandi. Setelah selesai mandi, dia masuk pula ke dalam masjid dan terus mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad adalah pesuruh Allah. Itulah tajuk pada hari ini. Oleh kerana tajuk ni terbilang sebagai salah satu tajuk yang payah dalam Bukhari ni, jadi dia kena ambil banyak sikitlah ruangan untuk membincangkannya. Ini tajuk, salah satu tajuk yang payah. Jadi kalau secara payah sikit tu lah. Masa dia dah nak ngaji Bukhari lah betul. Jadi tajuk ni sebenarnya dia masih ada lagi kaitan dengan tajuk sebelum ni. Kalau ada risalah dulu boleh tengok risalah minggu lepas lah. Iaitu bab ke-48, bab orang tawanan atau orang yang berhutang boleh diikat di dalam masjid. Begitu bunyi tajuknya, bab yang ke-48. Muka surat 529, bab yang terakhir lepas, iaitu dalam risalah Kitab Shalah 7 dulu. Jadi sekarang ni kalau kita perhatikan, cuma dia bezanya di permulaan dia tu je. Bab mandi apabila hendak memeluk agama Islam. Lepas tu juga bab mengikat orang tawanan di dalam masjid. Support dulu bab yang ke-48 tu kan. Bab orang tawanan atau orang yang berhutang boleh diikat dalam masjid. Jadi hak ni support dengan hak dulu. Cuba dia sebutlah sebab tajuk dulu mengikat orang berhutang di dalam masjid. Kalau kita tengok risalah dulu, hadis dululah, orang tawanan tu ada, tapi orang yang berhutang tak ada. Di bawah hadis, di bawah dia tu tak ada. Hak adanya orang tawanan. Orang tawanan tu pun bukan orang tawanan sengoti, hanya jin ifrit yang hendak diberkas oleh Nabi SAW. Tapi tak jadilah dia nak berkah tu. Seperti hak baru ni. Imam Bukhari pakai hak tu, hadis tu, untuk menyabitkan keharusan boleh pemerintah ni nak ikat, nak berkah orang tawanan. Hadis tu ya dia bagi dulu.
Hadis hak lebih sesuai dengan tajuk tawanan ni hak dulu ialah hadis di bawah ni, di bawah bab 49. Sebab di sini Nabi SAW berkah Thumamah bin Uthal di masjid dia. Dalam hak dulu 48 dulu hadis dia tak ada tu. Tapi kita sudah bincang panjang dah lagu mana cara dia, bapa Imam Bukhari buat gitu, bincang panjang dah dulu. Jadi kita hari ni bincang ni lah. Walau bagaimanapun kalau nak kira hadis yang lebih tepat untuk memberkas orang tawanan tu, hadis di bawah bab ni, bukan hak dulu. Cuma hak dulu Imam Bukhari pakai kaedah qiyas. Kaedah qiyas, kalau jin afrik boleh diikat, boleh dibekas, dan dia tu kira musuh jugalah. Hak ni pun apa ni, lebih-lebih lagi lah kalau orang, kalau jin pun boleh. Kalau orang hak perai memang perai, lepas tu ditawan, lagilah boleh. Dan hadisnya di sini memang lebih terang. Tetapi soal memberkas ataupun mengikat orang yang buta tak ada di bawah hadis dulu. Di bawah ni pun tak ada. Di bawah bab hari ni, bab 49, tak ada dari segi hadisnya. Tak pernah Nabi berkah ataupun ikat orang yang buta tak sembahyang hutang, tak pernah. Cuma Imam Bukhari buat dalam tajuk dia tu Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih suruh orang yang berhutang ditahan di dalam masjid, sama ada dengan diikat atau tidak. Tu ya Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih dia bukan sahabat pun, dia tabi'i. Macam mana Imam Bukhari hak tu ya, hadisnya tak ada berhubung dengan orang yang buta, tak ada. Adanya orang tahu. Tapi sebahagiannya kita sudah bincang dulu sebab apa Imam Bukhari terima keputusan Qadhi Shuraih itu sebagai keputusan yang benar. Kita sudah bincang dah, iaitu di zaman dia tu ramai lagi sahabat-sahabat, mereka tidak membantah keputusan itu. Mereka tidak membantah keputusan itu. Jadi bagi Bukhari ini juga boleh dibuat sebagai satu hujah dalam syariat apabila seseorang penguasa, hakim ke apa buat keputusan dalam keadaan sahabat ramai lagi ada, mereka terima, mereka tidak bantah. Jadi ini menunjukkan boleh lah. Dari segi itu, dari segi hadis tak ada. Sebab tu dia buat pagi dalam tajuk ni Qadhi Shuraih memerintahkan supaya ditahan orang yang berhutang di tiang masjid. Tak apalah. Lepas tu di sini ni, saat ni kita baca adalah tajuk tu. Ya, kata tajuk ni ada ke tak ada, situ berbahas. Pula ada yang mengatakan sini tak ada tajuk ni, kosong sebenarnya, kosong. Setengah-setengah tu kan dia ada juga tajuk. Macam hak dulu dia ada tajuk bab saja. Lepas tu apa tak ada. Sini bab tu pun tak ada, bab saja tu pun tak ada. Mengikut setengah-setengah ulama lah pensyarah Sahih Bukhari, bab saja tu pun tak ada. Ada juga yang mengatakan ada bab saja. Hak lebih-lebih lagi bab mandi apabila hendak memeluk agama Islam, agama itu semua tak ada. Yang kedua. Yang ketiganya kata dah ada bab ni, tapi sekat tu ya, kata dia, bab mandi apabila hendak memeluk agama Islam, sekat tu. Tak ada, selebihnya tak ada. Tu benda yang bahas kita tulis bawah tu. Itu hak tulis bawah tu, itulah bendanya. Jadi tak ada sebenarnya sekat tu. Tapi kalau kita kata sekat tu je tajuknya, apa kena mengena dengan masjid? Pula dia nak faham tajuk Bukhari ni, hak tu paling rumit, kerja paling payah hak tu. Hak lain hadis tu lebih kurang, ada lagi tak lain, ada hadis ni. Hak paling payah sekali, merah mata lah kita kata, nak faham hak ni. Hak ni siapa kena ni tak sudah. Orang ni buat cara dia, orang ni bagi pandangan dia ni, siapa kena ni tak sudah, tak habis lagi.
Gali masing-masing. Gali waktu bit mutiara kita, waktu bit mata, tak habis. Kalau kita kata sekatu, apa kena-mengena dengan bab masjid? Cumanya nampaklah juga kalau baca cerita tu, dia bila memeluk agama Islam, dia tubik pergi mandi. Tadilah yang kita baca terjemahan tadi, dia tubik pergi mandi, lepas tu dia masuk pula dalam masjid. Dalam masjid tu lah dia mengucap. Tapi apa dia tak sebut hak tu? Bab mandi apabila Islam ni kait dengan mandi ni, kalau nak kira sesuai, bab mandi dulu lah. Mandi kan, bab mandi banyak dah. Dulu lama dah lepas. Sepatutnya sebut sana lah. Berapa duk sebut bab mandi sini? Apa kena-kena? Lepas tu tak boleh ke kalau tidak di masjid misalnya, kena nak mengucap? Itu banyak perkara dah, banyak perkara. Sebabnya kalau kita kata di bab ni ada lagi selebih daripada tu, ada lagi, iaitu juga bab mengikat orang tawanan di dalam masjid. Ni dulu bab 48 begitu dah, ikat orang tawanan dalam masjid. Imam Bukhari ni dia ada iltizamat dia, dia ada benda-benda hak dia macam janji lah. Janji. Dia tidak akan buat gini dalam kitab dia. Dia akan buat gini. Dia macam janji gitu, Jadi antara perjanjian dia tidak akan ulang tajuk. Kalau kita buat mari lagi hak selepas tu juga bab mengikat orang tawanan, jadi bulan. Hak dulu ada dah lagu tu. Bab mengikat orang tawanan dalam masjid ada dah. Apa ulang? Sebab tu setengah-setengah ulama tu dia kata dak ni tak ada. Sebab apa? Kalau ada jadi bulan. Kalau jadi bulan itu bercanggah pula. Dia bulan lafaz boleh berlaku. Betul-betul serupa tajuk tu. Sebutannya lafaz ni, tapi makna dia tidak serupa. Itu boleh. Tapi kalau makna serupa, tak boleh. Itu bercanggah dengan perjanjian. Itulah bendanya. Yang kalau kita tak gaji, kita ni nasib baik juga kan. Dalam keadaan kita ni biasa je, boleh gaji. Tu mujud. Mujud. Kalau nak kira luar negara pun tak ada mengajar umum. Tapi benda ni sebenarnya kalau umum pun, kalau kita ayat boleh, orang boleh faham. Boleh faham. Terutama kalau ada risalah lagu ni boleh baca, siapa pun boleh faham. Cuma nak jejak setara mana tu terpulang kepada masing-masing tu kan. Tak apalah. Supaya juga memberkas orang yang berhutang. Bab dulu ada dah. Apa disebut? Tu benda yang dibincang kau, yang jadi muskil, jadi pening lah, kita kata pening. Apa ni? Banyak. Tak apa, kita baca nota tu sikit. Baca nota 705 dah nota tu. Hafiz Ibn Hajar menulis di dalam Fathul Bari, demikianlah tajuk ini tersebut di dalam kebanyakan riwayat. Dia kata kebanyakan riwayat lagu ni tajuk ni. Di dalam nuskhah Al-Asili dan Karimah tidak terdapat perkataan warabtil asir hingga ke akhir tajuk bab ini. Dia kata dia kaji nuskhah-nuskhah Bukhari. Nuskhah-nuskhah Bukhari ada ni gini, beza apa dia sebut. Itu kelebihan Hafiz Ibn Hajar. Memang dia orang rujuk lah. Yang kedua, kalau kita nak tengok syarah hak lagu ni, kalau kita tengok syarah Al-Aini Umdatul Qari tu kira-kiranya lebih kurang jadi hak ni. Qastallani lagi. Tapi dia pun banyak mengikut hak dulu je, banyak mengikut Hafiz Ibn Hajar juga. Hafiz Ibn Hajar tu lah sebenarnya yang hebat lah. Dia ada sebut nuskhah ni. Kepada kita lah ni tak ada nuskhah ni. Cuma kita boleh tahu ada dalam nuskhah ni berdasarkan kitab-kitab royak lah, ulama-ulama dulu. Jadi nuskhah ni terutama hak bertulis tangan lama dah tak ada. Yang 1000 tahun lebih dah. Jadi kalau ada pun
yang dikatakanlah itu nuskhah orang ni, tapi tulisan itu tulisan baru. Jadi nuskhah ni salah satu perkara yang penting juga dibahas dalam Bukhari ni. Sebab banyak nuskhah dia tu, anak murid dia tu ni, orang kata nuskhah asili Karimah ke apa ni, Karimah ni perempuan. Dan ramai lagi hak lain ni, nuskhah Abu Zar, nuskhah Mustamli dan lain-lain ni. Ni semua daripada anak murid Firabri saja. Firabri tu anak murid Imam Bukhari. Ni anak buah dia ni nuskhah ni, berdasarkan Firabri. Lepas tu tak kira lagi hak lain. Dengan sebab itu kajian tentang nuskhah itu penting. Bagi kita sekarang, kita duduk buat kerja ni, tak ada benda tu, hanya boleh berdasarkan kitab tu, kitab ni rakyat. Tapi kita dapati serupa ya rakyat tu. Kalau kata nuskhah asili dan Karimah, tidak ada. Semua kata begitu. Kecuali ada setengah-setengah tempat tu jadi beza. Mengikut setengah-setengah perawi yang lain pula. Jadi perawi lah ni orang panggil perawi. Nuskhah yang apa ni daripada Firabri tu. Yang lain pula di sini hanya terdapat bab tanpa tajuk. Ada bab saja. Patu al-ightisal idza aslama dan seterusnya, tu tak ada belakang. Ada bab sebutir. Maka bab ini hanya merupakan fasal bagi bab sebelumnya. Biasanya kalau bab saja, pensyarah Sahih Bukhari ni dia akan kata bab ini sebagai fasal atau penyempurna kepada bab sebelumnya. Maknanya bab 48 penyempurna kepada bab 48. Dengan sebab itu, bagi mereka yang terima gitu, dia kata tak ada masalah kalau fasal, sebab dia masih berkait lagi di bawah tajuk hak dulu juga. Cuma dia apa yang buat bab suku ni, sebab ada beberapa perkara yang berbeza daripada hak dulu tu ya. Tapi pada dasarnya termasuk di bawah bab dulu juga. Ini benda-benda gini ni kan, untuk orang umum kalau nak kira tak perlu mana. Tapi kita kira dan nak ngaji Bukhari dah. Hak umum, kalau tidak umum, terutamanya hak ngaji dah penting benda ni. Penting benda ni kena tahu ni. Sebab kadang-kadang orang kecek dia tak tahu. Tu lah. Misalnya dia kata Imam Muslim dalam kitab dia di bawah bab ni. Bab tu siapa buat? Dia tak tahu. Sebab tak ngaji. Sekurang-kurang kita ni ada kelebihan je. Umum ke umum pun kita kata kita boleh tahu dah. Itulah bezanya. Beza. Jadi dia pasal kita nak membudayakan, menyebar luaskan benda ni, hak tidak ahli pun, hak tidak pakar pun pandai juga. Kalau tepat tu barulah dia jadi meluas makna ilmu tu. Baru meluas. Jadi kalau hanya orang hak erti, hak ngaji saja yang boleh tahu. Hak tak ngaji tak tahu langsung. Ni hak tukar cerita, hak ngaji pun tak tahu juga dah. Misalnya duduk kata saat ni kan, Muslim di bawah tajuk ni, tengok dia buat di bawah tajuk ni. Orang ramai orang kecek lagu tu. Dia ingat kau tajuk dalam Sahih Muslim tu Imam Muslim sendiri buat. Padahal ada berapa ratus tahun lepas Muslim baru dibuat oleh Imam Nawawi. Tajuk-tajuk dalam tu Imam Nawawi buat tu. Jadi kita tak boleh nak bertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Imam Muslim. Kalau dia buat sendiri mungkin tidak lagu tu. Mungkin ada best, takkan tak ada best sebutir kitab tu. Imam Nawawi tak ada apa dia mewarisi apa-apa kitab daripada Muslim. Ni tajuk dia. Dia tulis saja. Ada dia buat sendiri. Sebab itu Sahih Muslim ni tajuk dia tak sama. Tajuk dia tak sama. Orang ni buat lagu ni, orang ni buat lagu ni. Hak popular sekarang ni, hak tersebar tu tajuk yang dibuat oleh Muslim. Sebelum Muslim ada dah orang buat. Sebelum Nawawi ada dah. Jadi Nawawi buat pula. Jadi sahih hak dia. Sekarang ni orang lain buat syarah, dia buat. Ada tempat-tempat dia beza dengan Imam Nawawi buat. Jadi pada hakikatnya tajuk tu bukan Imam Muslim buat, Imam Nawawi hak masyhur sekarang ni, ataupun orang-orang lain. Jadi sekurang-kurangnya takkan tak boleh faham dalam tu. Awal ke awal pun dah tu satu maklumat dah.
Tak usah kira lah nusrah tu payah sikit waktu kan. Tapi kalau sekadar tu boleh tahu dah. Dia situlah kita nak tahunya satu negeri tu kuat ke tidak ilmu. Kita tengok pada orang ramai dia. Ramai dia reti ke benda ni. Tak reti, mana tidak saya baluah lah. Kalau kita pergi ke India, kita boleh tengok orang biasa ilmu tapak tangan dia bisa menunjukkan ilmu tu sangat kuat, berakar umbi di negeri tu. Siapa satu buku tu 17 jilid berkenaan dengan tapak tangan saja, dalam bahasa Hindi, dalam bahasa Hindi 17 jilid. Kitab sejilid berkenaan dengan orang kehidupan dia, sejilid berkenaan dengan orang akal, sejilid lagi berkenaan dengan orang gapo-gapo. Lagu tu lah. Mana kita pun nampak, bisa. Orang kita dulu, orang tua dulu sebut, dia kata betul dulu. Cuma kita tak boleh percaya kan. Orang kita pun tidak pegang sebagai akidah. Dia ingat berapa orang duduk sebut kita, dia kata dulu tak sah mari dia kata. Dia kata mu anak seorang, sungguh anak seorang. Padahal tak sah dia jual kapek, jual gitu ya. Sungguh. Kalau seorang tu pula royak, dia royak saya sendirilah. Dia kata betul. Dia ingat lagi katanya. Dia kata mu apabila umur 40 tahun kata akan bermasalah besar. Sungguh. Dia kata ya kena ke dia dah lah ni kata dia dah. Dia ingat lagi. Tengok. Padahal orang biasa tu. Pak mari sini tu mari nak kerja lain kan. Tapi nak ayatnya dia di negeri dia tu ilmu tu kemah meluas. Begitulah juga kalau kita ni jadi budaya hadis ni, tu yang nak ayatnya. Jadi budak-budak orang biasa pun tahu benda lagu tu. Ni seorang ulama pun kecek lagu tu. Imam Muslim buat tajuk gini. Tengok, dia tak tahu. Tengok. Sepatutnya tahu dah lah. Budak-budak biasa tak ngaji tak siapa kau, ngaji hadis khusus pun patutnya tahu dah benda tu. Gitu beza dia. Jadi apabila kita membudayakan benda ni, dia akan jadi lagu lain, akan berubah masyarakat. Cuma hak ni ialah untuk orang yang khusus yang nak kaji Bukhari lebih perlulah. Orang biasa dia tidak perlu mana. Maka bab ini hanya merupakan fasal bagi bab sebelumnya. Mungkin juga Imam Bukhari rahimahullah meninggalkan tempat tajuk bab di atas dalam keadaan kosong sebelum beliau sempat mengisinya dengan sesuatu tajuk yang sesuai. Boleh juga, ada juga orang kata gitu. Sebenarnya sini kosong kata dia, kosong. Dia nak buat, dia tak ada buat. Yalah manusia tu main kitab besar kan, ada tinggal mana-mana tu. Kalau sampai sekarang ni cari dengan komputer pun ada juga tinggal kan. Cari tu. Apa dia? Banyak. Hak mana ni nak buat, dia terlepas ke ataupun tak ada kau nak bubuh ke ataupun dia tinggal ke tak teringat ke, itu andaian yang dibuat, andaian yang dibuat. Apabila orang-orang kemudian mendapatinya kosong, mereka mengisinya dengan tajuk yang difikirkan sesuai. Jadi apabila orang lain buat tu, tak banyaklah kadang-kadang bercanggah dengan tu asal tu. Tu asal janji dah tak seulang, ni tengok jadi bulan pula kata dia. Entah siapa ke dia. Tu dia kata orang buat tu, orang buat ke dia. Salah satu bukti yang menyokong andaian ini ialah Al-Ismaili mengisi kekosongan itu dengan ni Hafiz Ibn Hajar sebut ni. Dia sebut dia pakar ahli dia cuba buat andaian. Sebab apa? Dia ada bukti juga. Ada bukti. Dia tengok di sini tempat kosong ni dalam kitab Al-Ismaili, dia bab dukhulil musyrik al-masjid. Bab orang musyrik masuk ke dalam masjid. Sini adalah kitab dia. Ini menunjukkan, kata Hafiz Ibn Hajar, masing-masing buat ni tempat kosong dia fikir dia kok sesuatu.
Jadi sekarang ni dalam buah hadis ni kan, orang musyrik Thumamah bin Uthal tu orang musyrik, masuk dalam masjid. Orang musyrik masuk dalam masjid. Betul lah kata dia. Tapi sedangkan bukan metod Bukhari mengulang tajuk serupa di dalam kitabnya, bukan cara dia. Tak apalah, kita komen pula. Memang benar kata Hafiz Ibn Hajar itu, kerana tajuk yang dibuat Al-Ismaili di sini betul-betul sama dengan tajuk yang dibuat Bukhari pada bab ke-55 nanti. Bab ke-55 tu sedang mula ada sini. Dah sini. Cuba tengok akhir sekali 561, muka surat 561, bab 55. Cuba perhati, bab dukhulil musyrik al-masjid. Bab orang musyrik masuk dalam masjid. Jangan. Sedangkan Al-Ismaili mengandaikan sana bab dia gini. Kalau lagu tu bulan kau ni, Imam Bukhari bukan cara dia buat bulan, sebut sepuluh. Tengok. Jadi orang tak terima tajuk yang dia buat. Lepas dia buat apa? Sebab kosong lah. Kalau sudah ada nak buat apa dia? Sebab kosong lah. Ini yang Hafiz Ibn Hajar sebut. Hafiz Ibn Hajar menulis lagi, katanya Ibnul Munayyir mendakwa bahawa tajuk bab di sini ialah babu dzikril bai' wasyira' fil masjid. Allah, mari orang lain pula. Ni pun syarah Bukhari juga, pensyarah Bukhari juga ni, besar juga ni kitabnya. Dia kata ni bab menyebutkan tentang jual beli di dalam masjid. Ni tepat tajuk ada atas. Siapa setara tu beza. Jadi maknanya kata beliau, yakni Ibnul Munayyir, kesesuaiannya dengan kisah Thumamah bawah hadis bawah bab ni lah, hadis bawah bab ni, ialah orang yang menganggap berjual beli di dalam masjid itu terlarang memahaminya daripada umum sabda Nabi SAW yang berbunyi, innama buniyatil masajid li dzikrillah. Bermaksud masjid-masjid itu dibina hanya untuk mengingati Allah. Menerusi bab ini, Imam Bukhari mahu menyatakan umum sabda Nabi SAW itu ditakhsiskan dengan beberapa perkara. Mana tidak seumumnya. Tidak kata hanya untuk zikrillah saja, ingat kepada Allah saja. Kau lain tak boleh langsung. Tak boleh langsung dah kau. Kau ada beberapa perkara yang boleh. Dia kata Imam Bukhari buat tajuk lagu ni, ada beberapa perkara yang boleh lagi. Antaranya ialah mengikat atau memberkas orang tawanan di dalam masjid. Itu boleh. Tu zikrillah kau. Dia kata kalau nak kira tidak zikrillah, tapi boleh juga. Jadi hadis kata masjid dibina hanya untuk zikrillah, itu umum, terlalu umum. Ada hadis-hadis lain yang mengkhususkannya. Jadi kita kena pakai hak tu. Tak boleh tak boleh kita kata tak boleh selain daripada zikrillah, sembahyang dan sebagainya tak boleh dibuat dalam masjid. Tak kena kata begitu. Sebagaimana ia harus dilakukan di dalam masjid kerana sesuatu maslahat. Jadi ikat orang tawanan dalam masjid kerana suatu maslahat boleh. Berjual beli di dalamnya juga sepatutnya harus kerana sesuatu maslahat. Kata Ibnul Munayyir. Jadi makna dia buat tajuk ni bab tentang jual beli dalam masjid ni. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Orang tanya. Dia kata cara Imam Bukhari tidak serupa dengan orang lain. Kadang-kadang dia buat tajuk tu, di bawah tu tak ada rasa hadis. Cuma dia pakai apa dia? Itu berkah orang tawanan tu mesti kalau dalam masjid. Setiap kali berkah orang tawanan mesti bubur dalam masjid. Gitu kan? Tak. Jadi buat dia apabila ada maslahat. Banyak lagi perkara lain yang ada maslahat. Misalnya jual beli dalam masjid, apabila ada maslahat, tak apalah. Jadi Imam Bukhari kias dengan hak tu. Ini pendapat dia. Pendapat dia. Kita setuju tak setuju, itu soal lain. Jadi dia kata tak ada hadis, memang tak ada hadis. Kadang-kadang cara Bukhari ni gitu kata dia. Sebab dia pun syarah Bukhari sampai habis juga.
Mana dia tahu dah kaedah cara Bukhari. Jadi kadang-kadang tak ada hadis yang terang. Kita duduk pening kata, mana di Bukhari kau terjatuh hadis tu. Nah, pada hadis tak bubur-bubur pun. Dia tak bubur-bubur pun, dia pakai hadis tu je. Kalau kerana masalah boleh ikat orang tawanan dalam masjid, jual beli pun boleh juga. Bila ada masalahnya lagu mana? Amalan ni nak mengajar kitab ni misalnya. Tu kalau nak pergi cari kota baru, nak cari kitab tu bila? Susah. Tapi kalau kitab tu dijual dalam masjid, bila orang nak mengajar kan senang. Tu ada masalah. Bukan nak buka kedai dalam masjid. Sekadar nak jual, hak nak mengajar tu, memudahkan orang. Itu masalah. Kalau kita kata tak boleh langsung jual dalam masjid, susah. Itu. Jadi Ibnul Munayyir buat tajuk begini. Kata Hafiz Ibn Hajar, pada pendapat saya, apa yang dikemukakan oleh Ibnul Munayyir ini tiada kena-mengena langsung dengan tajuk jual beli di dalam masjid yang disebutnya itu. Tak ada kena-mengena, kata dia. Tak ada kena-mengena. Tajuk bab yang disebut beliau itu langsung tidak terdapat di dalam mana-mana nuskhah Bukhari. Tak ada. Hafiz Ibn Hajar kata dalam nuskhah Bukhari mana-mana pun tak ada tajuk lagu ni. Kalau ada pun ia hanya tersebut di dalam hadis Aisyah berhubung dengan kisah Barirah di bawah bab 43 dahulu. Situ ada. Kita sudah lalu dah. Lepas dah. Kalau ada pun waktu kata dia. Ibnul Munayyir melanjutkan lagi perbincangannya dengan berkata, jika ada orang berkata, dia tahu dah orang nak kata dah. Orang akan kata ke dia, dia tahu dah, dia pun kata dulu kan? Jika ada orang berkata, kisah Thumamah ini lebih sesuai terletak di bawah bab sebelum ini, iaitu babul asir awil gharim yurbatu fil masjid. Dulu sebelum mana? Bab 48. Maka jawapannya ialah, mungkin Bukhari menganggap kisah Ifrit lebih sesuai dibuat dalil untuk maksud tajuk yang dibuatnya itu berbanding kisah Thumamah. Imam Bukhari fikir hak tu lebih sesuai. Kita kata sesuai, dak ni sesuai letak situ. Dak, dia kata mungkin Imam Bukhari fikir hak tu lebih sesuai. Sebabnya ialah orang yang hendak memberkas Ifrit itu ialah Nabi SAW sendiri. Hak nak berkah Ifrit itu siapa, kata dia? Nabi SAW sendiri. Sedangkan orang yang bertanggungjawab memberkas Thumamah pula ialah orang lain, bukan Nabi SAW. Apabila Nabi SAW melihat Thumamah dalam keadaan terikat, baginda SAW bahkan telah bersabda, lepaskan Thumamah dari ikatan. Perintah Rasulullah SAW ini lebih patut dianggap sebagai bantahan beliau terhadap pemberkasan Thumamah berbanding persetujuan dan pengesahan. Kita nak kata takrir pula, tak sesuai. Bukan takrir, kata dia. Bahkan Nabi bantah lah tu dia suruh buka tu, kata dia. Jadi hak tu, hak berkah Ifrit tu dia sendiri nak berkah, walaupun tak ada berkah, tak jadi berkah tu, tapi dia nak, dia sendiri. Hak ni bukan dia nak, orang lain berkah, mari letak dalam masjid, kata dia. Nabi pun tengok, Nabi pun suruh buka. Itu bukan menunjukkan boleh berkah tu, tak boleh. Kata dia. Kata Hafiz Ibn Hajar lagi, Ibnul Munayyir semacam tidak melihat hadis ini selengkapnya. Dia kata, baik di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri atau di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Padahal di akhir kitab Al-Maghazi, mana kena rata kat lah, dengan isnad yang sama supaya ni Bukhari mengemukakan hadis ini dengan lengkap. Di dalamnya tersebut Nabi SAW bertemu dengan Thumamah dalam keadaan terikat dan diberkas sebanyak 3 kali dalam 3 hari berturut-turut. Perintah Rasulullah SAW supaya dibuka ikatan Thumamah itu hanya baru berlaku pada hari ketiga. Muslim dan lain-lain juga meriwayatkan sama seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari. Gitu. Jadi mana hari yang ketiga tu baru Nabi suruh bukanya. Sedangkan sebelum pada tu dah, dia tengok dah. Jadi dia tengok selama 2-3 hari sebelum dia suruh buka. Itulah takrirnya.
pengesahan daripada dia bahawa boleh bekah orang dalam masjid ni. Tapi Ibnul Munayyir kata Nabi tak setuju tu, dia suruh buka. Macam lah baru tu Nabi pergi. Sedangkan 2 hari sebelum pada tu, ni hari yang ketiga dah dia suruh buka. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Demikianlah komen Hafiz Ibn Hajar terhadap keterangan Ibnul Munayyir. Dia komen. Tetapi kalau diingat kata-kata Hafiz Ibn Hajar sendiri di permulaan komentarnya, bahawa mungkin juga Imam Bukhari telah meninggalkan tempat tajuk bab di atas dalam keadaan kosong sebelum beliau sempat mengisinya dengan sesuatu tajuk yang sesuai. Kan dia kata tadi, dia sendiri kata Imam Bukhari boleh jadi buat kosong ni sebab dia nak bubuh semula. Lalu tempat kosong itu diisi oleh orang-orang kemudian dengan tajuk yang difikirkan mereka sesuai. Maka bukankah Ibnul Munayyir juga mempunyai hak sama seperti Al-Ismaili dan orang-orang lain untuk mengisi kekosongan itu dengan tajuk yang difikirkan sesuai olehnya? Tak boleh lah. Apa dia marah gitu semua, kritik gitu semua Ibnul Munayyir? Sedangkan dia tahu dah Ismaili buat ni pasal apa? Pasal kosong situlah. Hak dia fikir sesuai, dia buat tajuk dah. Apa kalau Ibnul Munayyir buat tajuk lagu tu tak boleh? Tajuk yang dibuat Ibnul Munayyir bebas daripada pengulangan tajuk serupa seperti yang dibuat oleh Al-Ismaili. Justru ia tentu lebih baik daripada tajuk yang dibuat Al-Ismaili. Walaupun kesesuaian tajuk dengan hadis di bawahnya seperti yang dikemukakan oleh Ibnul Munayyir itu agak jauh daripada jangkauan pemikiran orang-orang biasa. Memanglah tu. Tapi kalau dia buat, salah ke? Tak salah. Apalagi kalau kita fikir, tengok tajuk dia ni memang tidak bulat. Tajuk dia tidak bulat. Mengikut Al-Aini, habis Ibn Hajar tadi, tak apa dah. Itu pendapat dia. Masing-masing pendapat lah. Mengikut Al-Aini, pendapat Ibnul Munayyir itu telah disokong oleh tokoh seperti Syekh Qutbuddin Al-Halabi. Tetapi pengarang kitab At-Tawdih, iaitu murid kepada Syekh Qutbuddin Al-Halabi tersebut, tetap tidak bersetuju dengan pendapat gurunya yang menyokong pendapat Ibnul Munayyir. Itu Aini kata. Al-Aini sendiri juga tidak bersetuju dengan pendapat Ibnul Munayyir atas alasan yang sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar. Sebab apa kata dia? Tak ada satu nuskah pun kata dia yang menyokong. Kalau ada pun andaian kosong tempat ni. Lepas tu dia buat tu pula tajuk tu tidak jauh, agak jauh lah. Jual beli, mana ada jauh jual beli sininya. Yang adanya bekah orang Tawanak. Tak apalah. Kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari atau tokoh-tokoh yang telah membincangkan tentang al-abwab wa tarajim Bukhari seperti Al-Aini, Syah Waliullah, Rashid Ahmad Gangguhi, Syekh Zakaria dan lain-lain menganggap bab ini merupakan bab fil bab pula. Dia pendapat lain pula. Jadi apa macam Syah Waliullah tu, dia tak ada tulis syarah Bukhari, cuma dia ada buat tajuk, dia bincang tajuk-tajuk Imam Bukhari tu sebab penting. Tapi tajuk Imam Bukhari tu pun dibincang banyaknya di peringkat permulaan, lepas tu dia pun tak ada banyak juga. Tak banyak, sikit lah. Tapi hak ni dia dah sebut ni. Tak, ni bab fil bab atau sebagai fasal dan takmilah bagi bab sebelumnya. Cuma mereka berbeza pendapat tentang adakah bab ini kosong daripada tajuk atau tajuknya hanya setakat idza aslama, atau tajuknya memang lengkap seperti tersebut di atas. Itu ya bezanya. Al-Aini adalah salah seorang tokoh yang berpendapat bab ini kosong daripada sebarang tajuk.
kosong daripada sebarang tajuk. Tak ada apa-apa kata dia sini. Ni orang besar juga ni. Apa dia orang panggil? Dengan Hafiz Ibn Hajar. Birah Hafiz Ibn Hajar dia Al-Aini. Dan dia buat syarah Bukhari dia ni selepas Fathul Bari siap Hafiz Ibn Hajar. Banyak juga dia kritik Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia. Jadi bagi dia nya sini kosong. Ada. Itu dia benda. Jadi kalau kita tengok Sahih Bukhari, kita tengok ada tajuk ni. Kita orang biasa ni setakat tu ya. Orang ngaji semua tidak, dia pergi lebih daripada tu. Betul. Kena tengok. Itulah bendanya. Jadi di sini masih lagi dipertikaikan tajuk ni. Tajuk yang masih lagi dipertikaikan. Ya, kalau lagu ni Imam Bukhari buat. Ya, jadi payah sikit orang nak terima tu sebab tadilah. Nampak? Bulan ni. Bulan tajuk ni. Lepas tu kalau ia pun ada tajuk mandi, apa tak bubuh dalam bab mandi? Yang ni bab masjid ni. Tak sesuai. Sebab Imam Bukhari dia ambil kira belakang benda-benda lagu. Ni orang berhadapan duduk kira dengan Bukhari, bukan duduk kira dengan orang biasa ni. Jadi bila kira dengan dia, dia orang yang ada iltizam dia. Ada iltizam. Bukan tak ada pendirian, bukan kecek tak serupa. Dia kata lagu tu. Dia orang jenis tegas. Syekh Zakaria berpendapat bab ini hanya berhenti setakat idza aslama. Dia kata setakat tu. Babu al-ightisal idza aslama. Hak selebihnya tak ada, kata dia. Bab ni setakat tu. Lepas tu kita kata, ya kalau ia pun mana ada cerita tentang masjidnya. Bapa yang kita kata dia tak buat idza aslama fil masjid. Kalau sebut atau sebutir dah. Walaupun dalam hadis ni memanglah dia pergi mandi, lepas tu dia masuk dalam masjid, memang ada kait dengan masjid. Tapi sepatut pun dalam tajuk tu. Sebutir lah. Apa tak kata begitu? Kalau Bukhari sengerti. Kalau Bukhari tak boleh kira ni masing-masing pendapat. Dia kata kadang-kadang Bukhari sengaja dia tak berubah. Dia nak tengok kita. Dah aku mari dah hadis ni fikir lah ke mana? Takkan mandi saja ni. Tak ada kait dengan masjid. Aku buat dalam bab masjid ke ni? Fikir diri dah. Tak nak main lagu tu. Parut benar lah. Parut benar. Siapa lah nak faham gitu mung lah. Seperti yang terdapat di dalam Nuskha Al-Asili dan Karimah, kata dia. Dalam Nuskha Al-Asili dan Karimah memang sekat tu, kata dia. Kita pakai hak tu, ikut lah. Jadi hak tak ada masjid pun kita kira ada lah. Itu Syah Waliullah Rashid Ahmad Gangguhi dan kebanyakan pensyarah yang lain pula berpendapat Nuskha Jumhur yang mengandungi tajuk bab dengan lengkap seperti tersebut di atas itulah yang betul. Jadi hak lagu ni penuh, lagu ni tajuk lagu ni hak tu betul. Ini pendapat jumhur ulama. Yalah, tapi ada hak tidak serupa dengan jumhur ulama tadi. Ada kata ni kata gini, hak ni kata sekat ni, hak ni kata tak ada langsung, macam-macam. Hak ni kata tak usah buatlah, tak ada kosong gitu. Hak ni kata tak boleh, kena buatlah tajuk. Banyak dah percangan. Tetapi kebanyakan ulama, sebab tu yang ada ni, sebab kebanyakannya terima ada gini. Terima ada gini. Jadi tujuan yang dekat dia ni, dia duduk kecek-kecek ni banyak-banyak apa faedahnya. Sekurang-kurangnya gini lah. Kita boleh ayat nak biar boleh kilah kata sebutir lah. Boleh ambil butir sebutir lah. Gapo dia kita gini. Nak wayaknya ini hak ulama-ulama kata kitab yang paling sahih. Selepas kitabullah ni, hak paling sahih ni ginilah kedudukannya. Quran lagu ni? Tidak. Tidak lagu. Kalau kita kata surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar lah. Tak ada dah. Surah lain pula ni ayat dia masuk. Tak ada.
Ataupun tak ada, sini tak ada surah ni, tak ada dah. Termasuk bawah hak sebelum pada ni. Ataupun kalau ada tak ada bismillah tu, surah Bara'ah tu, oh dia kait dengan dulu. Memang lagu tu. Tak boleh kita kata nuskah orang ni, nuskah orang ni, tak boleh lagu tu. Situ butik. Beza di antara Quran dengan kitab yang ditulis oleh manusia tu. Pegang tu. Itulah bezanya. Kalau kata hak manusia buat, lagu lain. Ni ada di mana-mana pun khilaf tu. Tapi kalau Quran ada, situlah orang panggil kemutawatiran Quran tu dia berbeza. Kalau ada mutawatir, lagu lain tak. Walaupun mutawatir, dia kena ada sanad juga. Quran ni mutawatir dia tu tak payah sanad, tak ada sanad. Nak sanad warga dia, nak ayat Kuala tu ada. Tak. Perlu sanad. Pergi tengok diri, celak mata luar. Tengok menara berkembang tu dah. Tu tak payah sanad tu. Cerita apa padan dah. Jadi Quran ni benda setara tu. Tu ya. Ni yang kita nak bincang ni hak dikatakan kitab paling sahih. Kitab paling sahih. Dan paling kemah. Penuh dengan kebijaksanaan. Tapi gitulah. Sebab zaman dulu dia tidak serupa kita ni cetak banyak. Boleh cetak. Tak ada orang saling. Orang ni mari tahun ni, dia tidak nak duduk situ, mari rata dunia, mari jumpa dengan anak murid Imam Bukhari. Masing-masing saling. Gak saling tu ada muka mak orang kan saling. Kitab ni 2 jilid ni tebal ni. Ni ada terlepas, tersalah tulis, ataupun asalnya dia titik 2 jadi titik so kau je dah. Nya kembali dakwah tu dah. Boleh jadi berlaku. No. Boleh jadi berlaku. Ataupun terlupa kau. Kalau tidak terlupa pun, ni ambil tahun ni. Orang lain mari ambil tahun lain pula. Dia ada baiki pula jelas-jelas tu. Takkanlah orang mengarang ni tak baiki. Sebab tu ada banyak edisi ni. Tak serupa tu, ada tempat-tempat tak serupa. Begitulah juga ni. Tu jadi beza nuskah-nuskah. Berbeza dengan Quran. Quran tidak gitu. Itu yang benar. Tak apalah. Kita pergi lagi. Beberapa persoalan akan timbul sekiranya ni kita tidak buat tajuk suku-suku kan, nak bui jimat ni, muka surat ni padatlah. Jadi cumanya tu buat huruf tebal tu. Mana pisah dah tu, situ je lah pisahnya. Kalau kita buat tajuk suku-suku jadi merenggai banyak lah, kena perenggai lain pula. Sedangkan ni bukan nota kan. Kalau nak buat lagu mana-mana pun kira semula dah dah. Beberapa persoalan akan timbul sekiranya anda menerima tajuk bab ini adalah lengkap seperti yang dikemukakan di atas. Hak itulah yang jadi masalah kepada setengah-setengah ulama yang tak terima sepenuhnya supaya tajuk ni. Kalau kita terima, ni benda akibat dia. Tu. Tak sanggup nak menghadapi akibat tu lah. Baik, gapo dia? Antaranya ialah anak suruh rengkah main gitu lah. 1, 2, 3 macam setakat mana boleh je lah. Nak suruh rengkah. Yang pertama, 1, mandi apabila hendak masuk Islam itu apa kena mengenanya dengan bab masjid yang sedang dibicarakan sekarang? Itu persoalan. Bukankah ia lebih sesuai diletakkan dan dibincangkan di dalam bab bersuci? Itu timbul persoalan. Kalau kita terima tajuk ni sepenuh. Yang kedua, bukankah Bukhari telah membuat bab sebelum ini tentang menambak, mengikat dan mengikat orang tawanan di dalam masjid? Apa perlunya beliau menyebut semula sesuatu yang telah disebut? Ini orang panggil tahsilul hasil. Mengadakan benda yang sudah ada. Apa faedah? Bukan kerja Bukhari lagu tu. Tak sesuai tu dengan dia. Kalau kita kata lagu tu, kita menjatuhkan kedudukan dia. Bukan pasal tu Imam Bukhari. Dan dengan berbuat begitu, bukankah Bukhari telah melanggar iltizam yang dibuatnya, bahawa beliau tidak akan mengulang tajuk serupa
di dalam kitabnya ini, seperti kata Hafiz Ibn Hajar tadi. Hafiz Ibn Hajar kata dia iltizam dia dah. Dua persoalan inilah sebenarnya menjadi asas kepada golongan yang berpendapat bahawa bab ini adalah bab tanpa sebarang tajuk. Supaya Al-Aini kata, Badruddin Aini, tajuk yang ada itu sesungguhnya bukanlah tajuk yang dibuat Bukhari sendiri. Ia tidak lebih daripada tokok tambah orang-orang kemudian. Kata mereka lah, orang-orang yang menerima tajuk bab di atas selengkapnya pula berhempas pulas dalam percubaan mereka membohol dua kemuskilan yang tersebut tadi. Oh, ni kata gini, ni kata gini. No. Pening juga. Tengok ni hak mana so nak pakar ni dah. Antara jawapan yang diberikan mereka ialah, ni orang hak terima tajuk ni sepenuhnya. Dah kemuskilan tadi ada, ni jawapan dia. Salah satu metod Bukhari di dalam kitab sahihnya ini ialah beliau akan membuat satu bab yang ada kaitan dengan bab sebelumnya sebagai satu fasal bagi bab sebelumnya itu. Sama ada untuk menyatakan sesuatu perkara baru yang ada kaitan dengan bab sebelumnya, atau untuk menyatakan ada lagi perkara lain yang dapat difahami daripada hadis di bawah bab kedua selain daripada yang telah difahami daripada hadis di bawah bab pertama, atau untuk maksud-maksud yang lain lagi selain itu. Itu kata mereka banyak maksud ni. Tapi orang hak hak tak saya terima tajuk ni, dia kata kita tak apa, kita boleh terima kalau dia buat bab saja. Ni mu nak kata tajuk ni penuh gini mon, itu persoalannya. Kalau bab saja boleh kita kata ni bab ni sebagai fasal kepada hak sebelumnya. Biasalah dia pernah buat lagu tu, banyak dia buat lagu tu. Ni cerita lain ni, tajuk ni lengkap panjang gini mau tajuk ni. Dia betul bantah pula lah, bahas pula. Yang kedua, Rashid Ahmad Ganguhi berpendapat Bukhari adalah bab Bukhari mengadakan bab di bawah bab ini untuk menyatakan 3 perkara sekurang-kurangnya, iaitu ni orang besar ni, Rashid Ahmad Ganguhi ni besar ni, tokoh besar ni kalau di India, sebab dia saing kawan kepada Maulana Qasim Nanutwi, Muhammad Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Deoband. Ni guru dia ni. Ni guru dia. Jadi kita terima ni Sahih Bukhari gapo ni dengan sanad ni, siapa ke dia? Siapa ke dia? Siapa peringkat tu? Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan ambil daripada 2 orang tu guru, Qasim Nanutwi dan Rashid Ahmad Ganguhi. Dan dia ni ada buat syarah Bukhari. Dia kata 3 perkara sekurang-kurangnya tujuan Imam Bukhari buat lagu ni, nak wayak 3 perkara, iaitu bab ini merupakan fasal bagi bab sebelumnya. Ia masih berkait rapat dengan bab sebelumnya. Kalau bab pertama dengan hadis di bawahnya menyatakan keharusan memberkas dan mengikat orang tawanan di dalam masjid, bab kedua juga menyabitkan perkara yang sama, cuma hadis di bawah bab pertama menceritakan tentang pemberkasan jin ifrit. Hadis di bawah bab kedua pula menceritakan tentang pemberkasan seorang manusia bernama Thumamah. Ada beza. Sebab tu Imam Bukhari fikir molek buat tajuk suku, sebab dari segi contoh dia tu tak suka. Hak tu orang, hak tu jin. B. Hadis di bawah bab kedua ini selain menyatakan keharusan menambah dan mengikat orang tawanan di dalam masjid, menyatakan juga suatu perkara lain, iaitu mandi sebelum memeluk agama Islam. Itu bukan kait dengan berkah, tu satu perkara lain ada tu. Jadi perlu dibuat bab yang berasingkan, tetapi masih ada kaitan lagi dengan bab sebelumnya. C. Hukum orang tawanan dan orang yang berhutang harus diberkas di dalam masjid sebenarnya sudah diperolehi menerusi kaedah qiyas. Kalau jin ifrit boleh diberkas di dalam masjid, kenapa orang tawanan dan orang yang berhutang tidak boleh? Itulah intipati tajuk bab pertama. Dengan mengemukakan tajuk bab kedua ini pula, Imam Bukhari
seolah-olahnya berkata, kalau kamu masih tidak berpuas hati dengan kaedah qiyas yang saya kemukakan sebelum ini, maka di bawah bab ini saya bentangkan pula satu hadis lain yang dengan jelas menunjukkan keharusannya. Kalau kamu duduk miskin, itu jin dah, ini manusia. Kalau kamu kata begitu, tak saya nak pakai qiyas, tak saya pakai qiyas. Ada tak saya pakai qiyas, pakai ni. Waktu Mamah ni kan terang tu Nabi berkat dalam masjid tu terang. Jadi oleh kerana ada tu perbezaan tu, dia kata sebab tu dia buat tajuk bab suku. Itulah intipati. Maka di bawah bab ini saya tak habis di situ. Di samping menerima semua pandangan yang diberikan Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi dan lain-lain tokoh, penulis ingin menambah 3 lagi kemungkinan untuk maksud Bukhari mengadakan bab ini. Ni hak kita sendirilah pulaknya dah. Tak ada ayat orang saja dah. Enggak dia kita fahamnya dah. Pertamanya ialah Bukhari mahu mengisyaratkan kepada 2 tariq yang di saluran riwayat lain bagi riwayat di bawah bab ini. Oleh kerana ia tidak menepati piawan pula dah, salah je, baikilah piawaian. Piawaian kitab sahihnya, beliau tidak mengemukakannya di sini. Ada lagi 2 saluran riwayat berkenaan dengan cerita ni lah juga. Tapi oleh kerana tidak menepati syarat sahihnya, beliau tidak mengemukakannya di sini. Apa yang dilakukan oleh beliau hanyalah sekadar mengisyaratkan kepadanya sahaja. Jadi dia buat tajuk ni, dia isyarat kepada riwayat tu lah. Dia isyarat kepada riwayat tu. Ini selalu cara kaedah yang digunakan pakai oleh Bukhari dalam kitab sahih dia. Selalu digunakan pakai ni. Tetapi orang tak sebut ni, boleh jadi tak cerita. Tujuan Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat itu ialah untuk menyabitkan hukum istihbabnya mandi apabila seseorang memeluk agama Islam atau hendak memeluk agama Islam. Dia nak ayat itu tujuannya. Walaupun di dalamnya tersebut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Thumamah supaya pergi mandi, ia tidak boleh difahami sebagai perintah wajib. Itu Imam Bukhari nak ayat. Jangan mu faham wajib. Tidak wajib mandi apabila masuk Islam atau nak masuk Islam itu tidak wajib mandi. Tu kata ada hadis tu. Tu dia nak ayatnya, dia nak isyarat kepada hak tu lah. Paling tinggi kalau lagu ni istihbab hukumnya, bukan wajib. Tu cara kaedah dia nak faham daripada hadis. Hadis setara ni boleh kita sabitkan hukum gap. Dia kena tahu juga ulama-ulama mujtahidin dulu pun apa yang kita tengok. Orang ni kata wajib, orang ni kata sunat, orang ni kata tak ada apa-apa. Apa? Dia ada kaedah dia lah tu. Nak buat, nak kata hukum setara ni, apa landasan? Jadi Imam Bukhari tak terima ni wajib. Kerana selain perintah itu masih tidak jelas maksudnya, riwayat yang memuatkan perintah itu sendiri adalah riwayat yang tidak menepati syarat beliau. Ia paling tinggi bertaraf hasan. Paling tinggi, paling terik lah kita kata, hasan ya. Dan paling tinggi dapat memberikan hukum istihbab saja. Itu bagi Imam Bukhari. Jadi dia nak ayat sininya mandi ketika nak masuk Islam atau lepas masuk Islam itu mustahab, bukan wajib, bukan sunat dak. Tetapi mustahab, molek saja. Itu dia nak ayat. Supaya lebih jelas, di bawah ini diperturunkan kedua-dua teks riwayat berkenaan bersama-sama dengan isnad dan terjemahannya. Itulah hadisnya. Jadi tak apalah, kita baca terjemah. Bermaksud Abu Hurairah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Thumamah bin Uthal atau Uthalah, dalam riwayat ini dia ada atau, memeluk agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bawalah dia pergi ke kebun Bani Fulan dan suruhlah dia mandi. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya. Di dalam isnad hadis ini ada seorang perawi yang dipertikaikan oleh tokoh-tokoh ulama rijal. Dia ialah Abdullah bin Umar Al-Umari. Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid berkata,
Ibnu Ma'in dan Abu Ahmad mengatakan dia thiqah. Orang-orang lain selain daripada mereka berdua mengatakan dia dhaif, tetapi tidaklah sampai mengatakan dia ni pendusta. Dan kita boleh tahu dah, boleh baca dah setara mana kedudukan hadis tu. Hadis ni tak serupa tu kalau perhati molek dengan hadis hak kita duduk baca, walaupun berkenaan dengan orang yang sama. Sebab Nabi suruh dia pergi, orang bawa dia pergi mandi. Bila Nabi suruh ni, kau nak jadi wajib kau? Takut kita kata begitu. Imam Bukhari kata tak boleh jadi wajib. Sebab kena tengok hadis ni setara mana. Kena tengok setara mana. Hadis ni paling tinggi hasan. Hadis yang kedua, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa setelah Thumamah Al-Hanafi ditawan, Nabi SAW pergi menemuinya beberapa kali di waktu pagi. Baginda SAW bertanya, apa pilihanmu wahai Thumamah? Jawab Thumamah, jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh seorang yang akan dituntut bela darahnya. Yang kematiannya tak saja, perai pula dah padanya. Begitulah, perai pula. Jika engkau ampunkan, berarti engkau ampunkan seorang yang tahu mengenang budi. Dan jika engkau mahukan harta, kami dapat berikan kepadamu sebanyak mana harta yang engkau mahu. Para sahabat lebih sukakan tebusan, yakni wang tebusan. Kata mereka, untuk apa kita bunuh orang ini? Pada suatu hari, setelah Rasulullah SAW pergi kepadanya, dia memeluk agama Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya ikatannya dibuka dan menghantarnya ke kebun Abi Talhah. Dari pula-pula itu Abi Talhah. Baginda SAW menyuruhnya mandi. Setelah dia selesai mandi dan bersembahyang 2 rakaat, Nabi SAW bersabda, sudah elok benar Islam saudaramu ini. Molek benar ni. Di dalam isnad hadis ini juga terdapat Abdullah bin Umar Al-Umari. Tetapi oleh kerana ia disokong oleh saudaranya Ubaidullah, sesetengah ulama hadis menganggap hadis ini sahih. Tu. Adakah Ubaidullah turut meriwayatkan hadis ini sebenarnya? Pula. Ia adalah sesuatu yang diragui oleh sesetengah ulama hadis. Kerana itulah Al-Bazzar berkata, wa hadzal hadis la na'lamu rawahu an Ubaidillah illa Abdul Razzaq. Illa Abdul Razzaq. Bermaksud kita tidak mengetahui ada orang lain selain Abdul Razzaq meriwayatkan hadis ini daripada Ubaidillah. Tak jumpa orang lain yang kata Ubaidullah ada juga meriwayatkan hadis ini. Kalau ada seorang, Abdul Razzaq seorang. Dia kata Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili dan Ibnul Mulaqqin juga menukilkan kata-kata Al-Bazzar ini di dalam kitab mereka masing-masing. Boleh tengoklah itu kitab dia. Dia tu pun kata begitu juga. Selain itu banyak juga terdapat percanggahan. Itu habis. Dia kata lagu tu juga. Bila lagu tu tak sedap tu, diragui tu. Kalau Abdullah bin Umar Al-Umari saja meriwayatkan, tentu dah jadi dhaif. Paling tinggi pun hasan. Tapi kalau ada Ubaidullah tu, dia perawi kitab sahih tu juga tu. Tapi ulama duduk ragu ni, ya ke dia ada riwayat? Sebab orang lain tak ada. Abdul Razak seorang yang royak kata dia ni ada riwayat hadis. Sekali dengan adik-beradik dia Abdullah. Jadi mana sesuatu yang meragukan. Bahkan ada riwayat-riwayat yang lain, ni riwayat ni juga tak ada sebut dia tu. Banyak tak ada sebut dia. Jadi benda tu semua tu berarti berlaku. Nak ayatnya ulama-ulama nak kata nak tentukan hukum ni wajib, sunat ke, ataupun mustahab ke, bukan senang. Tu dah tengok. Ini tengok sini lah dulu. Tengok sini dulu, nak tahu setara mana. Dia ambil kira belakang tu. Kalau riwayat ni setara ni, paling tinggi setara mana. Lepas tu orang kata ada tu, kalau aku tu sahih, ramai lah kata sahih. Dah sahih dah. Ni Ubaidullah ni perawi Bukhari juga. Kenapa Imam Bukhari tak masuk hadis ni? Kenapa? Kalau masuk hadis ni kan lebih terang ni, royak kebun siapa. Banyak ni terang. Tak say. Imam Bukhari bukan mudah, telan nak terima,
Payah nak lulus dia. Payah. Cuba kita perhati. Selain itu banyak juga terdapat percanggahan hadis ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berhubung dengan kisah Thumamah bin Uthal memeluk Islam itu. Antara percanggahannya ialah ni ulama hadis dia kena perhati benda-benda dalam kundi ni. Banyak pula percanggahan. Kalau kita kata tadi Ubaidullah ada dengan sebab dia ada tu jadi sahih. Jadi sahih lalu. Dah tak boleh. Bukan lagu tu caranya. Cuba perhati. Antara percanggahannya ialah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak tersebut perintah Nabi SAW kepada Thumamah supaya pergi mandi seperti yang terdapat di dalam riwayat Abdul Razak ini. Nabi tak suruh. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim tak ada suruh. Dalam riwayat ni dia suruh. Beza tu. Kalau dia suruh dengan dia tidak suruh. Dia suruh boleh jadi wajib. Tu ya ada orang kata wajib tu bukan Nabi suruh. Lepas tu dia pegang ni Imam Bukhari tak say lagi. Sebab tu kemah. Pekoh Bukhari tu dia kemah. Sebab apa tu? Tengok bergaluh halus dia tu. Situlah kita boleh tahu dengan kita belajar cara begini, kita boleh tahu kemah kau tidak kemah. Seseorang tokoh tu buat kerja. Kemah kau tidak kemah. So beginilah. Sedap makan, kita pergi kedai sedap lah. Kita tengok dapur dia dulu. Tengok dalam mana kita duk kira sedap makan saja. Dia buat kerja lagu ni takut boleh tidur. Buat dengan kaki je tahu tu dah. Takut buat dengan kaki. Kita tak tahu. Duk tengok pegang kelak. Tu je. Kita tak supalah juga orang lain-lain ni. Kita tengok orang luar. Ulama-ulama ni dia kaji pakai dalam. Pakai dapur dia pergi. Pakai dapur lah kalau kita kata bab masuk ni. Bila kita tengok dia tu ambil ayat. Tak boleh. Tak boleh. Tak usah. Aku tak sih. Bus peri tak sih dah. Lagu tu lah jadi. Tu dia kata aku kalau mu ajak situ makan mu nak free lah. Percuma makanlah gapo penuh meja. Tak sih. Tak usah lah. Ajak orang lain. Gitulah jadi. Tapi ada juga orang mudah basah dah. Kenyang sedap ni penuh meja dah. Gitulah juga. B. Mengikut riwayat Abdul Razak ini, Thumamah pergi mandi setelah memeluk Islam. Sedangkan berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, dia memeluk Islam setelah selesai mandi. Itu benda. Benda kena perhati tu. Kena perhati. C. Mengikut riwayat Abdul Razak, ikatan Thumamah dibuka setelah dia memeluk agama Islam. Mana dia memeluk agama Islam itu dalam keadaan dia bekah lagi. Selepas dia memeluk agama Islam baru dia buka bekah dia. Mana? Setelah memeluk agama Islam. Zahir riwayat Bukhari dan Muslim pula menunjukkan ikatan Thumamah dibuka sebelum beliau memeluk Islam. Nabi suruh buka tu sebelum dia memeluk agama Islam lagi. Lepas pada buka tu dia sendiri pergi. Bukan Nabi suruh. Dia sendiri pergi. Jika dilihat kepada percanggahan hadis ini dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka ia nampaknya tidak terlepas daripada apa yang dikatakan sebagai syuzuz di dalam matan yang membawa kepada kelemahannya juga. Jadi dhaif juga hadis tu. Bila ada syuzuz orang panggil. Kalau kita terimalah sanad ni sahih. Dengan sebab ada Ubaidullah. Terima dah sanad sahih. Tapi syarat sahih ni dia banyak. Antaranya bukan dari segi sanad, dia jangan ada syuzuz. Dan jangan ada illah. Syuzuz tu lagu mana? Perawi yang boleh dah. Tapi riwayat dia tu bercanggah dengan perawi hak molek orang lain. Canggah. Tu syuzuz. Kan dalam riwayat Bukhari tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu nak disebut ni, tak ada. Jadi ini orang panggil syuzuz. Kalau kita terjemah pun tak ada faedah juga. Mana keganjilan, ganjil. Itu istilah syuzuz itu. Ada kita sebut ni sikit lah, malah sebut banyak. Kalau nak sebut banyak lagi boleh kritiknya.
Misalnya, gitu mari sembahyang 2 rakaat lalu. Dia belajar bila sembahyang? Masa mana dia belajar? Nak baca gapo dia tahu? Tu sah. Lepas tu Nabi pun molek juga ni dalam ni dah. Dia kata, molek benar dah ni Islam saudara kita ni dah. Kata molek. Lepas dia ajar kau. Macam mana kawan tu tahu sembahyang 2 rakaat sembahyang? Bila dia belajar? Dalam masa 3 hari tu dia kena berkat. Sebab tu kita kata ni syuzud orang panggil. Tengok pun tak boleh buat sendiri. Tak boleh. Setara hak tengok hak Islam dah tu pun ada hak tak kena. Nabi tengok dia sembahyang. Tengok dia sembahyang kan. Sudah sembahyang mula. Mu tak sembahyang lagi, Nabi kata. Sembahyang pula kawan tu. Lepas sudah sembahyang semula Nabi kata. Fa innaka lam tusalli. Tak sembahyang lagi kalau lagu tu. Sembahyang pula kawan. Kali yang ketiga tu sudah tu Nabi kata lagu tu, tak pandang adalah saya, kata dia. Rasulullah bangun ngaku dah. Rasulullah rayak sajalah. Itu dia. Apabila rayak juga tak ada tumak ni rupanya. Kan? Tu cara Nabi yang sebenarnya kalau mengikut hadis yang sahih. Lagu tu ni tiba-tiba ikut kawan tu kata puji selalu. Mana? Tak boleh. Ni benda-benda hak ni orang panggil ilat, kecacatan. Kadang-kadang kita tengok orang segar, sehat. Kita kata sehat. Tak sihat lagi. Teh darah dia tu nak tengok. Teh dulu darah dia nak tahu kecil mana. Kau tidak, kau darah tinggi, kau gapo, kau teh. Hak zahirnya kata tak ada penyakit. Cuba buka seluar dia tak tengok tu. Kata tu garu semacam tu dah. Misalnya dah. Lagu tu dah. Jadi tidak mudah, tak boleh. Tak boleh nak kata mudah sihat sahih selalu. Cara Bukhari tidak gitu. Tengok dia cermat, dia tak ambil ni. Dia ambil kita tu baca, dia ambil tu. Apa dia tak ambil ni? Apa dia tak ambil? Dia hanya isyarat saja. Ada lagi hak lain tu. Sebab itulah ada orang kata wajib. Dia pegang dengan hak tu. Tapi kalau saya tak say lagi. Sebab dia orang cermat. Lah kita nak ikut ni, nak ikut hak cermat kau tidak cermat. Mesti nak cermat kan dah. Apa contoh apa ni masak kai tadi tu dah. Nak makan bersih kau. Nak bersih semua kata lagu tu, semua kata lagu tu. Ni pun nak makan ni. Nak makan ni buat panduan. Jadi apabila orang baru masuk Islam, kita nak katakan macam-macam orang ni. Awak kena mandi dulu. Nyusah. Jadi macam Kristian pula kena baptis. Gitu kah? Ada orang kata, demo ni tatu sini ni kuma. Tak boleh ni kena cokeh dulu dah. Tengok. Tengok tu menyusah kau. Kenapa? Kalau seluruh tubuh dia tatu nak mana dah? Di lidah lagi, di bebel lagi, di posak lagi, habis tatu nak mana? Jenuh korek lagu tu dah. Ya kawan tu, aku tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Sakit. Dia tak kira dah. Dia muka jahil, muka kafir, nak tahu ke apa. Masa dia buat tu sesa lah. Jadi Islam dia menyeksa ke? Nyusah ke? Dah. Patut ni dia pergi mandi tu, dia pergi mandi sendiri. Dia pergi mandi sendiri 2-3 hari. Tak mandi. Dah buka berkah ni. Nyesera serah kata juga sana sini. Ni ada. Serah sakit kepala juga. Lepas tu kita kata dia tahu mana. Dia pergi sendiri tu. Pula kalau orang muskil Imam Bukhari dah, dia tahu mana. Sinilah kita kena tahu hukuman, hukum Islam dari segi tawanan ni. Dia orang duduk belajar ni, dia belajar dengan Islam juga, tapi kita tak tahu. Nabi SAW dia ambil berat tawanan ni. Bekah tu bekah, tapi pergi makan. Pergi mandi, dia mandi. Sebab tu dia tahu. Bukan kata 3 hari tak mandi dah, tak pergi makan. Dalam hadis ni pun tak ada ayat juga pergi makan. Orang tak makan, jelepek dia. Tu benda. Bukan tawan dia tu suku nak seksa dia, tak boleh nak seksa dia. Jadi itulah
Kerana itulah penulis berpendapat hadis-hadis ini paling tinggi hanya bertaraf hasan, bukan sahih. Ada orang kata sahih tu, biar dia lah. Tapi sebab kita tengok benda-benda tadi, sebab itulah Imam Bukhari buat, dia kata mustahab saja, molek. Kalau mandi ni bukan mesti kalau nak mandi molek. Gitu je. Kerana itulah juga Bukhari tidak mengemukakannya di dalam sahihnya, meskipun pada lahirnya hadis Abdul Razak itu menepati syarat beliau. Hadis Abdul Razak tu ada Ubaidullah, bukan ada Abdullah, Ubaidullah. Tu menepati dah syarat Imam Bukhari. Apa dia tak mari? Sebab dia tengok banyak perkara yang lain. Imam Bukhari berasa cukup dengan hanya mengisyaratkan kepadanya semata-mata, tidak kerana lain, melainkan kerana ia dalam arti kata sebenarnya tidak menepati syarat beliau untuk sahihnya. Ikutlah nak kata sahih pun, tapi untuk sahih Bukhari tak boleh lagi setara tu. Dan beliau tidak mengatakan sahih. Tu paling tinggi hasan. Sebab tadi itulah bendanya. Orang duduk kaji tengok Abdul Razak seorang yang sebut Ubaidullah. Dia ni cerita riwayat ni, ilmu riwayat ni dia banyak lah pulaknya. Kadang-kadang orang buat kan dah, ni Abdullah dia tahu dah dhaif, dia kembarkan Abdullah tu, sokong orang lain, buat mari seorang orang lain. Kita nak tahu mana yalah kau ada situ, oh jenuh benar, hak tu payah tu yalah kau. Jadi kita orang biasa ni mudah kena tipu. Dia kata, ni betul dia tak kuat, tapi dia disokong oleh seorang lagi perawi. Disokong tu mana? Disokong tu mana? Berapa orang? Ada sebut lagu tu. Tu payah. Lepas tu kalau tengok dalam sekian banyak riwayat lagi, tak ada pun sokongan tu. Hak tu je Abdullah bin Umar Al-Umari, seorang tu je hak sebenarnya. Tapi nak kuat tu, kadang-kadang hak lagu tu, kita tidak kata hadis ni orang sengaja buat gitu, tidak. Tetapi ada kadang-kadang memang sengaja. Memang sengaja dia mengelirukan orang. Abu Sa'id dia kata, Abu Sa'id tu kita ramak ke Abu Sa'id Al-Khudri. Dia Abu Sa'id lah dia nipu kita. Dia nipu kita. Banyak. Sebab tu kalau pun ada dalam Tirmizi, kau dalam gapo ke, misalnya an Atiyah an Abi Sa'id, tu maudhu, karut tu semua. Tu tahu lah. Tahu lah. Abu Sa'id tu bukan tu. Abu Sa'id tu Al-Kalbi. Abu Sa'id tu, dia nak mengelirukan, dia kata Abu Sa'id. Padahal bukan Abu Sa'id Ya'sa Al-Khudri yang sebenar. Jadi keliru tu. Jadi sebab itulah kena tahu. Kena tahu. Wallahu a'lam. Itu yang pertama kita tambah lah. Mana dari segi apa Imam Bukhari begini Imam Bukhari maksud Imam Bukhari buat begini ni, tajuk ni. Kedua ialah Bukhari mahu menarik perhatian para pelajar dan para pembaca kitabnya kepada satu persoalan khilaf yang masyhur di kalangan ulama, iaitu hukum mandi orang yang hendak memeluk agama Islam atau baru memeluk agama Islam. Dua, hendak memeluk, tak peluk lagi, baru memeluk, setelah memeluk tu, oleh kerana para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini, mereka pula mempunyai dalil dan hujah masing-masing, maka Bukhari tidak membuat sebarang pengesahan di dalam tajuk bab yang dibuatnya. Beliau sebaliknya hanya berkata bab mandi apabila hendak memeluk agama Islam, tanpa menyebutkan hukumnya, sama ada sunat, wajib, mustahab atau lain-lain lagi. Padahal beliau sendiri berpendapat hukumnya adalah mustahab. Bapa dia tidak buat gitu. Dia nak ayat tu lah. Benda ni ada khilaf. Jadi tu dia buat bab mandi apabila hendak memeluk agama Islam. Mandi tu setara mana hukum? Ada khilaf.
Sebab tu dia tidak kata bab harus mandi, bab mustahab mandi, bab wajib mandi. Tak, dia tak kata gitu. Tu cara dia. Bab apa dia tak kata? Dia melera kau orang. Dia melera, jaga hati orang lain. Tapi sebenarnya dia berpendapat mustahab. Pak kita nak tahu mana pula dia berpendapat mustahab dan dia tidak sebut. No. Tu bendanya. Maknanya kena kaji banyak kala lah juga. Para ulama terbahagi kepada 4 golongan dalam menghadapi masalah ini. 1, golongan yang mengatakan mandi itu wajib secara mutlak. Memang ada orang kata lagu tu. Bila masuk Islam tak kira tua ke muda ke, lelaki ke perempuan ke, hamba ke merdeka ke, siapa ke, kena mandi. Mandi dah ke sebelum pada tu, kena mandi. Sama ada terdapat pada orang yang baru memeluk agama Islam itu sebab yang mewajibkan mandi atau tidak. Dia berjunuk ke sebelum dia masuk Islam tu atau tidak. Tak berjunuk sebelah kau kafir kan? Mana-mana sudah kahwin dah lah. Hak tidak kahwin pun kena mandi wajib kalau mengikut kitanya. Dia mana ada mandi-mandi lagu tu. Tak apalah, asal mandi saja. Adakah dia mandi sebelum memeluk agama Islam? Tak cara. Ada sebab kau, tak ada sebab kau, kena mandi. Ada sebab tu, misalnya kalau perempuan dia mandi kotor, lepas pada dia mandi kotor dia mandi ke tidak? Kalau dia sudah mandi dah lah ke mana? Kena mandi pula, kena masuk Islam. Kena mandi macam. Itulah maksudnya ada sebab tu. Yang dimaksudkan dengan sebab yang mewajibkan mandi itu ialah seperti berjunub, berhaid atau bernifas. Antara tokoh yang termasuk dalam golongan pertama ini ialah Imam Ahmad Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, iaitu qaul qadimnya. Abu Thawr, Ibnul Munzir, Asy-Syaukani dan lain-lain. Hujah dan dalil mereka selain zahir hadis-hadis yang disebutkan sebelum ini, iaitu hadis Qais bin Asim. Kata Qais, dia kata, ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam uridu al-islam fa amarani an aghtasila bima'in wa sidr. Maksudnya, aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku mandi dengan air dan daun bidara. Jadi dengan menggunakan air dan daun bidara. Maksud baginda ialah air yang diramas daun bidara di dalamnya supaya orang nak mandi orang mati tu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain. Lafaz hadis yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan riwayat Abu Dawud. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. So, yang kedua, ia harus mata-mata. Harus mata-mata. Nak mandi boleh, tak usah mandi pun tak apa. Harus. Mandi tu boleh bila masuk Islam. Bukan syarat atau wajib atau sunat kepada orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau baru memeluk Islam. Alasannya ialah ramai sekali manusia memeluk agama Islam semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada ketika berlakunya pembukaan Mekah. Ramai benar beribu-ribu. Tetapi tidak dinukilkan semua mereka mandi selepas memeluk Islam. Ada. Setiap orang itu mandi berlaku. Kalau ada, banyak benar hadisnya. Moga ramai. Atau semua mereka dituntut dan diperintahkan supaya mandi terlebih dahulu sebelum memeluk Islam. Mereka juga berpegang dengan umum hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Islam yajubbu ma qablahu min adh-dhunub. Bermaksud Islam menggugurkan segala dosa yang lalu. Mafhum hadis ini ialah segala perkara dosa atau kesalahan seseorang yang berkaitan dengan Allah semasa dalam kekufuran akan dihapus kira apabila ia memeluk agama Islam. Maka termasuklah di dalamnya tidak mandi apabila berjunub atau apabila suci daripada haid semasa kafir dahulu. Kenapa pula selepas memeluk Islam dia perlu mandi untuk mengangkat hadas yang berlaku semasa dia masih dalam kekufuran, setelah segala-galanya dihapus kirakan? Ini ialah salah satu pendapat Imam Malik dan pendapat setengah tokoh ulama dalam mazhabnya. Ia juga merupakan pendapat salah satu pendapat Imam Abu Hanifah. Itu dua.
Yang ketiga, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dalam qaul jadidnya berpendapat tidak wajib jika tidak terdapat padanya sebab yang mewajibkan mandi. Sebab yang mewajibkan mandi itu tak adilah yang disebutkan. Kalau tak ada itu tidak wajib. Tetapi menjadi wajib jika ada sebabnya. Itu pendapat mereka. Kemudian mereka ini berbeza pendapat tentang orang kafir yang ada padanya sebab yang mewajibkan mandi, lalu ia mandi sebelum memeluk agama Islam. Adakah mandinya itu sudah dikira memadai atau tidak? Dekat benar nak masuk Islam, sebelum pada tu dia mandi. Kira ke tidak? Boleh kira ke tidak? Hanafiyah berpendapat memadai, tak payah mandi lah. Selepas memeluk Islam tidak perlu lagi ia mandi. Ini kerana bagi mereka niat bukan merupakan syarat dalam berwudu dan mandi wajib. Niat tak perlu. Bagi mazhab Hanafi ni niat tak perlu. Jadi orang kafir kalau dia niat tak ada faedah kan? Kalau tak ada niat, mungkin tidak syarat niat kan? Syaratnya mandi saja kalau orang Islam pun. Syaratnya ambil air semaya saja. Sah dah. Jadi orang ni mungkin kira sah jugalah. Tak payah dalam mandi pula dia kata. Sebab tidak syarat jadi kita duduk ambil air semaya sampai jadi waswah tu dah. Sebab kata wajib tu lah. Sebab kata kena ada niat. Selap kepala dalam kolah tu dah. Ada pun 10 minit selap. Pasal nak mari niat tu, nak mari niat tak mari. Orang lagu ni buih ni lah. Pakai mazhab Hanafi. Selesai masalah. Mazhab Hanafi kata tak payah niat. Selesai. Tak niat pertama. Dia kadang-kadang dia boleh kata bahasa tak sedap ada muka biasa guna kita. Tak boleh. Boleh. Tak apa. Guna. Itulah ubatnya. Itu ubat dia. Itu kelebihan kita ngaji banyak mazhab ni. Bila guna tu kan selesai. Tak ada lah masalah nak mari niat ketika sini. Dia kata mari niat tu ketika sini. Masuk sini. Sini masuk dah. Sini masuk dah. Jadi kena semula pula. Semula tu macam lagu dah lah pula dah. Susah. Ini tak ada perlu. Malikiyah dan Syafi'iyah pula berpendapat tidak memadai. Sebabnya ialah bagi mereka niat adalah syarat untuk sahnya wudu dan mandi wajib. Kena niat. Itu pula. Jadi kata dia niat orang kafir apa jadi tak boleh. Dia kena lepas masuk Islam tu. Baik, lepas masuk Islam tu tak apalah. Hak terima lepas masuk Islam. Tapi kalau hak terima mandi tu sebelum Islam, mana nak ada niatnya juga. Mana nak kira niatnya. Dan niat orang kafir kalau pun ada tidak terpakai dan tidak diambil kira. Tetapi Imam Malik berpendapat jika seseorang kafir sudah bertekad dan membuat keputusan untuk masuk Islam selepas mandinya, maka mandinya itu tidak dikira memadai dan sah. Selepas memeluk agama Islam, dalam keadaan ini ia tidak perlu lagi mandi. Tak perlu. Dia kata kalau dalam keadaan dia bertekad dah dekat nak masuk Islam, kalau dia mandi tak apa dia. Sebab apa? Imam Malik pun takut juga ni ada hadis ni. Ni Sumamah ni pergi mandi sebelum masuk Islam. Nama nak katakan dah. Kalau kira kena niat. Pas niat orang kafir tak jadi. Jadi dia pergi mandi ni sebelum masuk Islam. Kalau kita nak kata niat dia tak jadi, adakah Nabi suruh mandi pula lepas dia ngocak tu? Tak ada. Sebab tu Imam Malik kata tak boleh. Dia kata kalau dekat dan dia masuk Islam dia mandi, tak apa. Dia melera hadis ni lah. Dia melera hadis ni. Tapi jadi masalah lah kepada orang yang kata wajib atau orang kata ada sebab dia mesti kena mandi wajib. Jadi wajib bukan sunat. Jadi wajib kalau ada sebab tu mengikut Syafi'i ke apa. Jadi masalah hadis ni. Dia kata sebab Imam Bukhari dan orang-orang sependapat dengan dia boleh kata sebelum masuk Islam tu niat dia kira ke tidak? Tak kira. Apa sebab apa? Dia mandi sebelum Islam tu Nabi kira tu. Nabi tak suruh mandi mula tu. Sudah kita kena. Jadi orang hak tidak mengaji dia sedar. Dia kata ni mazhab Syafi'i kita pakai ni. Hujah dia tu setara pandai kuatnya. Kalau orang kata gitu nak jawab kan? Dia jawab. Dia kata ni Mufti Molek kata dia bab mandi apabila hendak memeluk Islam tu terjemah tu.
Saya terjemah bab mandi apabila telah memeluk agama Islam. Pula ni ada. Jadi salahlah terjemah ni. Apabila hendak memeluk agama Islam, salah. Jangan gaduh kata salah. Dia ada kaedah bahasa Arab ni. Dia kalau fi'il madhi guna dalam bahasa Arab lepas idza, dia menunjukkan nak. Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Jadi qumtum dia guna apabila kamu sudah sembahyang. Jadi bangun ambil sembahyang gitu. Maka basuhlah muka kamu, basuh tangan. Jadi maknanya sembahyang dulu, lepas tu baru ambil sembahyang. Gitu kan? Semua ke terima. Orang Syafi'i ke siapa ke semua terima. Idza aradtumul qiyam ila salah. Itu maksud idza qumtum ila salah. Bila kamu nak sembahyang, kamu basuh muka, nak sembahyang. Jadi hak ni pun nak lah ni. Idza kan tu juga tu. Imam Bukhari faham gitulah. Sebab dia mandi ni baik. Hak ni dalam cerita ni, dia mandi selepas dia memeluk agama Islam ke sebelum? Sebelum. Jadi betul lah kita terjemah tu, hendak tak Islam lagi. Dia kata tak sah. Hak ni dalam dia tak terang. Tu riwayat lain. Masalahnya riwayat tu setara mana kedudukan? Boleh kau nak lawan dengan Bukhari ni? Itu benda. Boleh kau nak lawan? Dia pada lawan juga kau ni. Tak boleh kira ada saja. Tak boleh lagu tu. Jadi hendak. Baik, pada masa tu dia ada niat. Kalau ada niat apa jadi kau? Tak. Pada Nabi kira. Ini menunjukkan kalau dia sudah mandi, dia tak mandi pun tak kira dah dulu tu. Muka dia kafir kan? Dia tak ada terikat dengan hukum syariat ni. Dia tak ada terikat dengan hukum syariat ni. Kalau terikat banyak benar lah. Tak bolehnya. Minum arak tak boleh juga. Kenapa? Nikah cara dia tak boleh juga. Kena nikah cara kita. Kenapa nak terikat dengan nikah cara kita? Dia tidak Islam. Nah. Jadi kalau dia menikah cara dia tu kira sah dah lah. Anak dia tu sah. Takkan kita nak kata anak zina pula. No. Gitu cara. Zina, gapo ni dia berkait dengan Islam ni. Tapi cara dia pun dia kira tak sah juga kalau tidak menikah. Tapi masalahnya menikah tu cara kita kau. Tak masing-masing cara dia. Kita kira sah juga. Bila dia masuk Islam, kita tidak kata menikah semula. Tak ada lagu tu. Kita suruh nikah semula. Ada kalau nikah semula tak. Hak ni apa yang suruh mandi semula je. Mandi pula tak ada perlu, tak ada kena mengena dengan hukum syariat tu. Hak tu apa tu? Itulah hak Bukhari ya. Kemah cara dia apa? Kemah. Tak apalah. Yang ketiga, yang ketiga lepas dah. Yang keempat, Imam Bukhari dan jumhur ulama. Kena tahu. Ni jumhur ulama ni. Hak tadi tu tidak jumhur. Ramai pun berjuta dah pun tidak jumhur lagi. Imam Bukhari dan jumhur ulama termasuk Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat mandi kepada orang yang hendak memeluk agama Islam atau baru memeluk agama Islam itu paling tinggi adalah mustahab, molek sahaja, bukan wajib atau sunat. Cuma tadi Syafi'i ada dah sebut dah. Hanafi ni beza, dia ada beza sikit. Ada serupa, ada beza. Perbezaan pendapat tiga imam yang tersebut ini dengan pendapat Bukhari hanya terletak pada mereka menganggap mustahab jika tidak ada sebab yang mewajibkan mandi. Dia mahu kata kalau tak ada sebab yang mewajibkan mandi memang mustahab. Tapi kalau ada sebab wajib. Dia mahu dalam keadaan ada sebab pula mereka menganggap mandi itu bukan mustahab lagi tetapi wajib. Sedangkan Bukhari pula menganggap mustahab dalam semua keadaan. Ada sebab, kau tak ada sebab kau mustahab ya. Dalam semua keadaan. Dalil Bukhari dalam masalah ini selain dalil-dalil yang dipakai oleh golongan kedua tadi kan, ramai orang masuk Islam mana ada sebut semua tu kena mandi belakang ataupun Nabi ada perintah. Tak ada. Itu dalil tu dia pegang juga. Begitu juga dalil yang dipakai oleh golongan kedua yang disebutkan tadi ialah hadis Thumamah bin Uthal
yang dikemukakan oleh beliau di bawah bab ini. Selain daripada itu, hadis Thumamah ni lah. Hadis Thumamah. Hadis Thumamah ini, di dalamnya langsung tidak tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi, sama ada sebelum memeluk agama Islam atau selepasnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpesan kepada Mu'adz, suruh gini. Kalau ni dia kata, dakwahlah mereka sehingga mereka bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang lain melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah. Kalau mereka sudah menerima itu, beritahulah kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka 5 sembahyang dalam sehari semalam. Kalau itu juga diterima mereka, beritahulah pula kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka zakat pada harta benda mereka. Ia diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini juga tidak langsung, tak ada sebut. Mana ada sebut bila dia mengucap menggunakan ayat mandi dulu? Ada? Tak ada. Berapa banyak hadis? Tak ada. Hadis sebab itulah Imam Bukhari kata, sebab kau tak ada sebab kau, mandi-mandinya mustahab saja. Tadi ambil mana mustahab? Nabi tak kata gap. Thumamah tu pergi mandi, mari dia tak kata gap. Dia tak kata kalau perlu royak dah. Dia akan royak lalu. Apa mandi? Tak payah mandi nak masuk Islam. Dia boleh kata, kita tak ada kata. Bukan dia terima. Terima tu setakat tu lah, mustahab, molek lah. Kita nak kata wajib, tak boleh, kena ada dalil yang kukuh. Tak boleh ikut serah nak kata wajib, kita tak boleh. Jadi tak habis lagi ni maksud Bukhari ni. Yang ketiga, yang ketiganya ialah Bukhari berpendapat orang yang hendak masuk Islam lebih mustahab lagi mandi jika ia hendak mengucapkan 2 kalimah syahadah di dalam masjid. Mustahab dah mandi tu, tapi kalau nak mengucap tu dalam masjid pula, kau lagi mustahab, lebih-lebih lagi mustahab. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakrirkan, yakni menerima tanpa sebarang teguran perbuatan Thumamah pergi mandi sebelum beliau mengucapkan 2 kalimah syahadahnya di dalam masjid. Walaupun perbuatan itu dilakukan Thumamah bukan dengan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sinilah ada kaitannya. Bukhari nak rayak kaitan mandi ni, kaitan dengan masjidnya cerita ni. Sebab dia ni pergi mandi, lepas tu dia balik, mengucap mana? Masjid. Lagilah mustahab. Mandi. Kerana itu ya. Dan kalau nak sampai mengucap saja tu tak ada. Kalau kata pergi mandi, kita boleh kata, boleh jadi dia peluh ke, boleh jadi dia kata-kata ke, boleh jadi dia nak sihat sikit ke, dan Nabi buka berkah dia dan ada kemungkinan banyak. Jadi kita nak kata wajib dalam keadaan kemungkinan begitu banyak, tak benda sabar. Paling tinggi mustahab saja. Jadi dia nak mengucap ni pula dalam masjid. Sinilah ada kaitan dengan masjidnya. So anak mandi ni sebelum ke selepas? Mana molek? Itu yang disebutkan sini. Bagi Imam Bukhari ni hak molek sebelum memeluk agama Islam tu mandi dulu. Tu hak molek. Tetapi ramai juga ulama yang mengatakan hak moleknya lepas memeluk agama Islam. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim apa dia sebut, tak boleh, kata dia, kalau orang nak Islam, biar Islam dulu. Tak boleh nak tangguh siapa biar lepas dia mandi dulu. Tak boleh. Selalu nak Islam selalu mandi tu ke dia, kata dia. Tapi Imam Bukhari pegang dengan hadis Thumamah ini. Dia mandi dulu ke mandi ke dia? Mandi dulu. Hak ada sebut Thumamah tu mandi ke dia lepas pada dia meluk agama Islam, itu tidak sahih. Hak sahihnya mandi dulu. Lepas tu boleh lah kau nak ikut mana-mana tu, tak apa, tak si mandi terus pun tak apa. Tak si mandi terus pun tak apa. Ni kalau nak kalau nak tu sebelum ke selepas? Bagi Bukhari sebelum mengucap. Dalil dia mana? Ni dalil dia. Dan hak ni paling kemah. Tak boleh nak tanding dengan orang lain-lain tu, tak boleh. Jadi kita je nak hak kemah lah. Nak hak kemah lah. Tetapi kalau ada orang buat dia suruh ngucap dulu nak masuk Islam, lepas tu baru mandi, tak apa juga, tak jadi masalah tu
Tak ada masalah. Cuma nak royak Imam Bukhari pegang ke mana? Dia pegang dulu. Itu pendapat dia. Mana tahu takut-takut kita suruh dia mandi, dia mati. Dia kafir lagi. Wah, kafir ni neraka, tak kira baru nak masuk Islam, tak masuk lagi. Orang dia takut gitu, takut gitu. Tapi bagi Imam Bukhari dia tak kira gitu, Orang kafir kata masuk neraka, kekal dalam neraka ni, lagu mana? Hak sudah bertekad dah, sudah nak masuk Islam dah. Dak dah tu. Tidak kafir. Hak dimaksud kekal dalam neraka apa dak dah tu. Tak termasuk dalam tu. Bahkan berapa banyak cerita. Ada semua cerita-cerita lagu ni kan. Masuk Islam orang tak tahu. Dia bukan keluarga ni kata dia Hindu, dia kata gini tau. Misalnya kita jadi lagu mana? Tuhan nak kira lagu mana? Jadi mesti kau syahadah-syahadah dia kena ngucap depan orang. Kalau tak ngucap depan orang tak usah. Dah. Ngucap seorang apa? Kalau duduk dalam laut, dalam gua tu, baru insah situ, nak masuk Islam, tak boleh. Ngucap lalu lah situ tu. Kalau dia tahu dah cara nak masuk Islam lagu mana. Tidak syarat. Bukan sepuluh nak nikah, kena ada saksi. Cuma kalau ada orang tu lebih molek sebagai bukti. Jadi kalaulah orang tak tahu, orang tahu je dia ni kafir, dan tanda di perkuburan orang kafir atau bakar dia sampai hangus jadi abu sekali pun tak. Jadi Tuhan kira kafir? Tak, tidak kafir. Tuhan tidak kira kafir. Tuhan kira dia buat dah Islam dah tu. Dia sudah berniat, sudah berazam dah nak. Jadi dengan lewat sikit dalam keadaan bersih, dalam keadaan selesa, dalam keadaan tenang, itu lebih baik daripada gaduh-gaduh kita rambut beresai baju pun tak saling lagi, ngucap lalu dah. Tak apa, lewat sikit pun. Itulah mengikut Bukharinya. Biar supaya kita nak akad nikah boleh, tengah jalan pun belajar jalan pun boleh. Tak pakai baju sakut atau baru pun boleh. Tetapi kalau dalam keadaan pakar molek, dengar air wangi molek, ngadatkan molek, lebih baik. Ni pun lagu tu lah juga. Ni pun lagu tu. Jadi kita tak dah habis ni nampak, kena berhenti sekat ni. Banyak lagi tu. Nampaknya kena sekat ni lah dulu untuk hari ni, perbincangan tentang tajuk ni. Wallahu a'lam. Itu ke sana. Mana? Betul ke ada hadis siapa yang tak bayar zakat ditulis pada langit pertama nama dia Fakir lagi. Ada hadis mungkin ada lah, tak saya tengok di Astro mungkin ada setara mana tu. Hadis ni kan banyak kan, hadis banyak. Jadi setara mana kedudukan tu wallahu a'lam. Kena tengok dulu. Gana tak apa dengar. Adakah dia jadi begitu dia balik. Dia dah masuk Islam. Adakah kita betul masuk dia dengan kufur? Termasuk dalam tu? Tak termasuk. Tak termasuk. Sebab lagi berat kalau kita kata dia tak jadi masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, lepas tu dia murtad pula, lepas pada tu boleh jadi juga. Lagi parah lagi. Andaian, kalau nak kira andaian lah. Jadi waktu tu tak termasuk. Itu ini termasuk dalam persiapan kan. Persiapan tu tak apa, molek lah. Ya ada kaitan, boleh kita nak kaitkan juga.
Hak tu sebelum masuk Islam juga lagi. Sebelum masuk Islam boleh kaya. Tapi hak tu tidaklah sesahih hak ni kan. Hak ni memang dia mandi dulu, lepas tu baru mengucap. Hak tu pun boleh kaya. Ya. Pada majlis yang mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan percapaian untuk mengambil kuasa oleh kasih. Ini usaha untuk menjadi bagi para